Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa syarrafana wa karramana bil intima'i ila ummatil Islam. Ummati Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata dhihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini mempelajari kitab Aqidatul Aqaid pada menerangkan akidah dan ibadat Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangan Haji Ya'qub Sabri Ibnu Daud Ibnu Ismail Al-Fatani. Ilmu Tauhid adalah ilmu yang amat penting sebagai kayu ukur nak menentukan seseorang itu adakah ia beriman ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerusi ilmu tauhid lah seseorang itu dapat membezakan yang manakah iman, yang manakah kufur. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam suratul Maidah ayat 15 sehingga 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu, minallah, daripada Allah, nurun, cahaya, cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ma'rifah, cahaya tauhid, wa kitabun mubin, dan juga kitab yang nyata, yaitu Al-Quran yang jelas, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahdi bihi, Allah memberi petunjuk, bihi, dengan kitab yang nyata. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu, mereka yang mengikut segala keredaan Allah. Maka kita mengaji ilmu tauhid ini supaya kita dapat mengetahui yang mana Allah redha, yang mana Allah kehendaki. Kita beriman Allah bersifat dengan sifat iradah, iaitu berkehendak. Maka kita naklah menentukan bahawa amalan yang kita nak laku ini adalah amalan yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa yang mengikut keredaan Allah, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam.
Tu jalan-jalan yang sejahtera. Jalan-jalan sejahtera. Sabilun, sabilani, subul. Tu jamak daripada kalimah sabil, jalan, jalan-jalan yang selamat. Wa yukhrijuhum, dan dialah Allah mengeluarkan mereka minaz zulumati ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kekufuran kepada beriman. Macam mana nak tahu batasan iman dan kufur? Ialah menerusi ilmu tauhid. Wa yahdihim, dan dialah Allah yang menunjukkan mereka ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan Al-Quran, jalan tauhid. Bila ditanya kepada Siti Aisyah tu radhiyallahu anha, apakah dia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Aisyah menyebut khuluquhul Quran. Akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Quran mengajarkan kita iaitu batasan halal dan haram. Quran mengajarkan kita batasan iman dan kufur. Batasan iman dan kufur. Maka akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Quran iaitu akhlak yang mengajarkan kita batasan iman dan kufur. Mengajarkan kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengajarkan kita iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerusi firman Allah dalam suratul Maidah ayat 15 sehingga 16 mengajak kita semua mendalami ilmu tauhid. Justru itu pada malam ini kita meneruskan lagi pembacaan kitab tauhid kita, menerusi kitab Aqidatul Aqaid. Kita membicarakan tentang af'alullah, iaitu perbuatan Allah. Allah harus melakukan kita ini. Allah harus menjadikan kita ini sihat, dan Allah harus fi'lullah, perbuatan Allah sekarang ni nak jadikan kita ni sakit, ya harus di bawah af'ullah. Allah yuhyi wa yumit. Ini perbuatan Allah. Kita lepas semayang membaca la ilaha illallah, tauhid. La ilaha illallah wahdahu, tauhid. La syarikalah, yuhyi wa yumit. Yuhyi iaitu af'alullah. Kita selepas menyatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wahdahu, yang esa, tidak ada sekutu pada zat, tidak ada sekutu pada sifat, dan tidak ada sekutu pada af'al. La syarikalah, di antaranya kita buktikan menerusi ucapan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asa dan sudut af'al yuhyi. Yuhyi. Allah lah yang menghidup. Perbuatan Allah menghidupkan ini asa. Tak ada memerlukan bantuan kepada yang lain. Allah boleh hidupkan walaupun seramai mana makhluk dia. Di kalangan manusia ni Allah boleh hidupkan, dan Allah juga yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun, dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, atas tiap sesuatu. Sama ada ianya jamadat seperti pokok, batu dan sebagainya, ataupun yang berbentuk insan iaitu manusia, jin dan malaikat dan seterusnya, Allah berkuasa, kerana itu di bawah af'al Allah. Tadi lepas semayang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Bila kita baca, kita faham ilmu tauhid, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sinilah af'alullah. Af'alullah. Bila Allah jadikan kita ni ada hidup, ada mati, mana Allah jadikan tidak sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu menyangka bahawa kamu dicipta oleh Allah sia-sia? Tak. Af'alullah, Allah jadikan kita ini masih hidup, suruh kita beribadat, suruh kita taat, bukan suruh kita ni jadi kufur, engkar, takabur, ria, ujub. Tak. Allah tidak suruh begitu.
Allah tidak berkehendak sedemikian rupa. Kehendak Allah, iradah Allah, Allah nak supaya kamu beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini iradah Allah. Allah berkehendak. Karena Allah bersifat dengan sifat berkehendak. Apa kehendak Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah bersifat dengan sifat kalam, berkata. Apa yang dikatakan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa macam mana? Haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benar takwa, sebenar-benar takut, gerun kepada Allah. Dan Allah berfirman lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan pastikan diri kamu tidak akan mati melainkan benar-benar kamu Islam. Batasan iman dan kufur ialah menurut si ilmu tauhid. Menurut si ilmu tauhid. Ini yang dibahaskan dalam af'alullah. Setiap ucapan kita, setiap zikir kita, semuanya ada disertai dengan kalimah-kalimah yang menunjukkan kepada af'alullah. Af'alullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Lamha. Allah Subhanahu wa ta'ala af'alnya boleh menjadikan mata ini berkelip dan tidak berkelip. Kalau mata nak tak kelip, masalah mata. Ada orang selama begitu, dah itu rosak mata dia. Mata ni mesti berkelip. Mata ni. Oleh sebab itu diingatkan dalam zikir kita, fi kulli lamhatin. Tiap-tiap lamhah Allah jadikan kita ni ada kelipan mata. Allah tak jadikan jiraman kelipan mata, masuk hospital. Masuk hospital. Kita mesti kelip. Tak ada orang selamat. Mesti terkelip juga. Kelipan mata. Wa nafasin, pernafasan. Ini perbuatan Allah. Allah yang beri kita boleh menafas. Allah yang berikan. Nafas ni adakah sia-sia sahaja? Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk? Ada ma wasi'u ilmu Allah. Sebilangan ilmu Allah, ku ucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Engkau tidak jadikan sia-sia kelipan mataku, tidak kau sia-siakan. Ya Allah, segala nafas yang ku bernafas, aku ucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab af'alullah Allah lakukan, Allah ciptakan dengan indah-indahnya, secantik-cantiknya, bukan sia-sia. Justru itu pengarang kitab kita menyebut, dan bahawasanya Allah itu hakim. Allah itu bijak sana pada segala perbuatannya, yakni maksudnya Allah menjadikan segala alam ini dengan hikmah yang terlebih patut akan kejadian itu, dengan menempatkan sesuatu itu pada tempatnya yang berpatutan. Mata Allah jadikan berpatutan, mulut berpatutan, kepala semuanya Allah hakim. Allah bijaksana. Allah bijaksana. Allah sebut dalam Quran kalimah hakim, hakim, hakim sebanyak 92 kali dalam Quran. Dan Allah sertakan kalimah alim, alim wa alima, hakiman alima sebanyak 36 kali. Hakiman alima, hakiman aziza, innahu alimun hakim wa huwa azizun hakim. Gabungan. Wa huwa alimun hakimun sebanyak 36. Wa huwa azizun hakimun sebanyak 47. Sebanyak 47. Hakim sahaja 92 kali Allah sebut dalam Quran. Bahawasanya Allah itu hakim
Bila kita bertemu dengan dalam Quran, Hakim, Hakim, Hakim. Allah teringat kita dalam kitab Tauhid. Bahawa kita mengaji af'alullah, bahawasanya Allah itu Hakim pada segala perbuatannya, iaitu bijaksana. Iaitu bijaksana. Hakim. Pintar. Dan Allah sebut lagi, digabungkan dengan alimun hakimun. Alimun hakim. Wala alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Ya'lamu ma la ta'lam. Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala Hakimun. Hakimun iaitu menjadikan segala ilmu dan segala tindakan kamu ini, Allah Subhanahu wa taala bijaksana. Boleh kamu berjalan, boleh kamu melihat. Ini semua ciptaan Allah yang mempunyai hikmah. Mempunyai hikmah. Dan Allah tahu segala apa yang telah kamu lakukan. Sebab Allah alim. Dan Allah aziz. Kalimah aziz juga digabungkan dengan hakim. Iaitu Allah gagah perkasa. Allah lah aziz. Keindahan yang Allah ciptakan kepada kamu, kamu jangan takabur. Jangan kamu bongkak. Jangan kamu riak. Kerana Allah lah yang aziz. Allah yang ciptakan kamu. Muka kamu cantik. Paras rupamu menawan. Allah jadikan kamu senang. Allah jadikan kamu susah. Allah jadikan kamu begini-begini. Allah hakim. Ada sebab Allah jadikan. Karena Allah itu hakim. Karena Allah itu hakim. Apabila kita sudah mengetahui di antara nama Allah ialah hakim, maka sedarlah kita bahawa sesungguhnya kebijaksanaan Allah menjadikan diri kita dan alam ini tidak dijadikan sia-sia begitu sahaja. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Mu'minun ayat 115, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu menyangka bahawa sesungguhnya kami ciptakan kamu sia-sia? Adakah dicipta sia-sia? Dia mempunyai hikmah. Maka setiap manusia hendaklah mengetahui bahawa di sebalik hikmah kejadian kamu itu, yang mana Allah itu hakim, menjadikan kejadian kamu itu ada hikmahnya. Hikmahnya iaitu adanya hisab dan juga adanya balasan. Balasan mata, kalau buat benda yang taat, ya Allah dapat pahala. Siksaan akan diterima dengan kecantikan dan hikmah Allah jadikan mata, kamu gunakan benda yang tidak baik, iqab, maka diseksa kamu. Diseksa. Maka ada hikmah. Tangan ini bukan suruh buat maksiat, tapi tangan ini suruh buat benda yang taat. Hikmah kejadian. Kerana Allah hakim, bukan suruh kamu buat benda yang tak baik tangan ini. Bukan suruh buat benda yang tak baik kaki ini melangkah. Bukan melangkah benda tak baik, tapi melangkah ke tempat yang diredai oleh Allah. Itu hikmahnya. Kerana Allah itu hakim. Ini semua perbuatan Allah. Af'alullah. Kamu melangkah, Allah tahu. Kamu bercakap, Allah tahu. Semua Allah tahu. Oleh sebab itu, digabungkan alimun hakimun. Alimun hakimun. Apabila kita berhadapan dengan orang yang kaya. Orang kaya, af'alullah. Allah hakim. Bijaksananya Allah ciptakan orang kaya. Allah ciptakan orang itu miskin. Adakah hikmah di sebalik kejadian itu sia-sia? Dan orang kaya dengan kekayaannya gunalah untuk menolong orang miskin. Orang miskin
hendaklah bersyukur di atas pertolongan dan tunduklah kepada Allah, kerana Allah telah memberikan satu peruntukan, iaitu zakat hendaklah dikeluarkan oleh orang kaya, membantu orang miskin. Orang miskin ini tidak akan dibiarkan oleh Allah mati kelaparan, kerana ada hikmahnya dikeluarkan zakat. Nampak indahnya hikmah. Orang kaya hilang takaburnya, orang miskin menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah, menjadi orang yang humble dan tawaduk kepada Allah. Indahnya masyarakat Islam, mereka yang memahami af'alullah, yang pandai menolong orang yang susah, menolong orang yang tidak pandai. Di sana ada jahil, ada orang yang tidak jahil. Hikmah ini Allah sebutkan dalam Quran, dalam suratul Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya diberikan kebaikan yang banyak. Allah berikan hikmah. Hikmah dari sudut mana? Iaitu apabila hamba Allah itu mengenal Allah dengan sebenar-benar makrifah, liyakuna hakiman, bahawa adalah Allah itu bijaksana dalam setiap kejadiannya. Bila dia kenal Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ianya kebaikan yang begitu banyak yang tidak terhingga, sehingga ia merasa takut tidak akan berani mencabar hukum Allah, melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul hikmati makhafatullah. Ra'sul hikmati makhafatullah. Rawahul Baihaqi. Kepala kepada hikmah ialah ma'rifatullah, mengenal Allah. Apa hikmah Allah jadikan kita? Ya, takutlah kita kepada Allah. Begitu indahnya Allah ciptakan kita. Dia ada hikmah dia. Daripada hikmah itulah, maka kita jadi takut dan patuh pada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 231, "Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'izukum bih." Wa ma anzala 'alaikum, tidak Allah menurunkan kepada kamu, minal kitab, daripada Quran, wal hikmah, dan hikmah ini, melainkan ya'izukum bih, memberikan mauizah, peringatan kepada kamu dengan hikmah dan juga Quran yang diturunkan tadi. Jadi bila kita baca Quran, ini satu nikmat dan punya hikmah yang begitu besar. Sampai sekarang Quran tidak dipindah dan tidak ada perubahan kerana hikmahnya, iaitu Allah kekalkan, menunjukkan bahawa Nabi SAW ialah Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah, dan Quran ini menunjukkan bahawa Allah bersifat dengan sifat kalam. Dan Quran ini menunjukkan adanya Allah. Kalau tidak ada Allah, bagaimana mungkin ada Quran? Hikmah. Bila baca Quran, ingat Allah. Bila baca Quran, ingat Allah. Allah mawjud, Allah qudrah, Allah iradah, Allah sama, Allah basar. Kenapa? Quran. Oleh sebab itulah Allah berfirman, "Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bih." Semuanya adalah mengingatkan kepada kamu. Mengingatkan kepada kamu. Mengingatkan di sudut mana? Mengingatkan supaya litatbiqi ahkami syariah, melaksanakan hukum-hukum syariat, wa tahqiqis shawab, memastikan bahawa benarnya dari sudut perkataan, dari sudut amalan, supaya terjamin kebahagiaan dunia di akhirat besok. Adakah kita sudah terjamin? Kita tak tahu kita ni. Akhirat besok terjamin. Kita dalam dunia, kita selalu menekankan
Kau kena ada pendidikan, kau kena ada pelajaran, kau mesti ada begini-begini supaya terjamin hidup kamu. Besok kau nak menikah, kau nak bagi makan apa kat bini kau? Suruh belajar, tak mau belajar. Orang Bangladesh pun pandai kerja. Main handphone. Nampak ni? Kau besok kau tak nak bini. Kalau macam ni, lari bini kau so. Kita menyebut masa depan. Apakah masa depan kita di akhirat? Sedangkan Allah af'alullah. Allah cipta ni tidak sia-sia. Oleh sebab itulah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya'izukum bih. Sebagai mau'izah kepada kamu. Contohnya, Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam kitab Sifatul Qiyamah, sifat kiamat, perihal kiamat. Apa maksudnya al-kayyisu? Orang yang bijak pandai. Kita ni bijak ke bodoh? Orang yang pandai, man dana nafsahu. Mereka yang sentiasa muhasabahkan dirinya. Wa amila lima ba'dal mauti. Sentiasa berusaha dan beramal untuk mati. Kalau kita fikir bab mati, yuhyi wa yumit, maka kita kuat beramal sekarang. Sebab af'alullah boleh mematikan kita. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Lepas sembahyang tadi, Rasulullah ajarkan kita, bacalah tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkaltu, aku bertawakal, 'alal hayyil ladzi, atas Tuhan yang hidup. Hidup, hayyil ladzi la yamutu, tidak akan mati. Tapi Allah, af'alnya boleh mematikan kamu. Sebab apa dibaca lepas sembahyang? Tiap-tiap lepas sembahyang, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan tersebut sunnah. Nak baca kuat ke, nak baca jahar ke, itu terulang masing-masing. Tapi itu sunnah. Sunnahnya supaya mengingatkan kita apa yang kamu lakukan untuk kamu besok di akhirat. Yang hidup Allah, kamu mati. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Itu tauhidnya. Natijahnya, ya Allah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Segala puji bagi Allah yang tidak mengambilkan anak, menjadikan anak. Lam yattakhidh walada, mana tak ada jadikan anak. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, tidak ada sekutu bagi Allah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Maka bertakbirlah kamu. Tidak ada orang yang boleh dihinakan, mereka yang telah dipilih oleh Allah menjadi walinya, menjadi pilihan Allah. Kalau kita ni Allah pilih orang yang saleh, tak ada orang boleh halang kita. Sebab Allah af'alullah. Maka wakabbirhu takbira. Takbirlah kamu kepada Allah, mengucap Allahu Akbar di atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kamu. Kamu taat kepadanya, kamu tinggalkan maksiat. Allah. Maka ketika itu kita membaca Astaghfirullah. Allah. Tak cukup astaghfirullah, la ilaha illallah. Tak cukup lagi kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tak cukup lagi kita baca ayatul kursi. Tak cukup lagi wa kabbirhu takbira. Takbirlah kamu kepada Allah dengan takbir yang sempurna. Allah, subhanallah. Nampak? Bukan susunan zikir ni sebagai adat, tetapi ada di sebaliknya hikmah. Ini hakim namanya. Ini yang dimaksudkan hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Qala al-musannifu
wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini. Amin. Dan bahasanya adil di dalam segala hukumannya, dan tiada dapat dikiaskan adil itu dengan adil hamba-Nya. Adil Allah Subhanahu wa taala adil dalam segala hukumannya. Sebab Allah yang bernama Al-Adl, nama Allah Al-Adl. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Adl, adil. Allah ciptakan kita ni adil. Jangan kita protes Allah. Maka setiap apa yang dilakukan adalah adil bagi kamu. Sebab Allah Al-Adl. Oleh sebab itu sentiasa kita mensyukuri. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kita telah beriman segala perbuatan Allah adil. Oleh sebab itu, kurnialah kepadaku ya Allah. Allahumma a'inni. A'ana yu'inu. Aun. A'ana yu'inu i'anatan. Ana ya'unu. Aunun. Mana tolong. Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah aku. Bukan Allahumma a'inni. Ada orang baca Allahumma a'inni, sedap mulut. Tu imam kalau baca Allahumma a'inna. A'inna apa? Anna ya'unnu. Apa maksudnya? Allahumma a'inna. Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah aku. Nampak ni? Yang boleh tolong kita ni siapa? Allah. Sebab kita beriman sifat af'alullah. Af'alullah. Allahumma a'inni ala zikrika. Tolong aku ni apa dia? Kita beriman dengan sifat af'alullah sekarang ni. Tolong aku ya Allah ala zikrika, di atas menyebut namamu. Tak ada orang boleh tolong kita melainkan Allah. Tak ada orang boleh tolong kita melainkan Allah. Allahumma a'inni ala zikri. Jangan salah baca. Allahumma a'inni. Ini tak pernah tengok bacaan yang betul dan yang ditulis ataupun yang diriwayatkan. Mendengar orang baca, dia pun baca. Osak. Doa kita tak dimakbulkan oleh Allah. Baca doa orang lain, Allah makbulkan. Lidahnya sentiasa diberikan pertolongan oleh Allah, menyebut nama Allah. Kita baca, tak betul. Allahumma a'inni. Macam mana Allah nak tolongkan kita? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Iaitu tolonglah aku supaya aku ni sentiasa mensyukuri nikmatmu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tolong aku ya Allah supaya aku ni buat amalan yang tercantik. Husn, baik. Ibadatika, ibadat. Siapa boleh tolong? Af'alullah. Allah yang boleh tolong kita. Ini tauhid. Inilah tauhid. Bukan kita baca segala Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pentingnya belajar ilmu tauhid dalam kita mentatbikkan, merealisasikan dalam amalan seharian. Amalan seharian. Ini yang disebut dalam kitab kita ni. Af'alullah. Faham tu Jeffrey? Begitu. Banyak doa-doa boleh kita kiaskan. Banyak doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Siapa yang boleh berikan sekarang ni? Dunia ni baik. Dalam dunia kita ni diberikan kebaikan. Baik mana? Baik dia taat. Rezeki diberkati. Anak-anak yang saleh, isteri yang salihah, suami yang saleh. Rabbana atina ila af'al.
Dia ambil kalimah ata yu'ti. Ati mana datangkanlah. Siapa yang boleh bawa datang sekarang ni? Allah. Maka af'alullah. Rabbana atina. Datangkanlah kepada kami ya Allah. Mana berikan. Atina, datangkan. Kalimah dia datang. Allah tak sebut berikan. Datang terus. Datang. Maknanya macam-macam Allah boleh beri. Telah datang sekumpulan orang. Datang. Allahumma atina. Datangkan kepada kami. Fid dunya hasanatan. Dalam dunia ini baik. Wa fil akhirati hasanatan. Dan datangkanlah kepada kami ya Allah. Beri pada kami ini di akhirat besok baik. Siapa boleh beri? Allah. Kenapa kita yakin Allah beri? Sebab af'alullah. Af'alullah ini yang kita bahas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Kerana hambanya itu boleh tasawur, boleh digambarkan. Tasawur. Dia dalam ilmu tasawuf ni, dia berkaitan tentang ilmu mantik. Ada tasawur, ada tasdik. Tasawur mana kita gambar belum tentu. Gitu. Tasdik betul-betul. Mula orang tanya, orang kata, kenal Ustaz Syukri? Kenal. Macam mana rupa dia? Dia hitam-hitam sikit, dia kata macam ni. Dia tasawurkan. Oh. Kenal tu, kenal. Dia tasawur baru. Bila tengok, oh, kena. Nampak itu tasdik nama dia. Itu nama tasdik dalam ilmu mantik begitu. Asalnya kita tasawur. Maknanya hamba Allah ini boleh tasawur daripadanya zalim. Boleh jadi dia zalim. Belum pasti, bukan pasti. Dia boleh jadi zalim sebab boleh jadi hamba itu pada satu masa ia tasarruf milik orang lain. Dia gunakan harta orang lain. Zalim. Kita ambil barang orang. Kita ambil selipar orang pun zalim. Saya contoh datang tadi letak selipar cantik-cantik. Ambil uduk kat rumah supaya selipar jangan basah. Yang kita ni batal uduk nak sembahyang Isyak, sarung selipar orang sampai basah. Zalim tak? Zalim. Orang reda tak? Dia tak reda. Kasut dia disusun cantik-cantik supaya jangan basah. Kita pergi sarung selipar orang sampai basah. Orang tu reda ke tak reda? Ni kakak-kakak semua belakang ni. Reda selipar basah? Tak reda. Kalau kita tak reda, jangan buat hak orang. Ni pakcik-pakcik abang-abang semua ni. Jangan ambil selipar orang. Kita telah tasarruf, gunakan hak orang lain tanpa kebenaran. Ini zalim. Dan kerana zalim tu, Allah Subhanahu Wa Taala boleh af'alkan, lakukan dosa kamu. Dosa. Ni orang tak jaga. Serban besar, pakai selipar orang. Udahlah selipar letak sana, pindah sebelah ni. Allah tidak pandang serban kamu besar. Jubah kamu, dah. Tasbih kamu panjang. Dah, Allah pandang kepada hati kamu. Di mana kamu, setakat mana kamu mengenal Allah. Yang Allah ni af'al. Orang beriman dia jaga. Setelah nak ambil orang punya ni dia jaga. Ni nak ikat-ikat serban. Jangan pusing-pusing cermin motor orang. Tak boleh. Kita tak minta izin kat dia. Dah orang dia potong, lama terkulai dah. Terkulai. Buat dia. Terkulai. Macam mana dia? Lantaklah. Dosa. Kalau begitu, cermin tak ada. Minta di jawatan kuasa. Masjid, surau dan masjid, sediakan cermin. Ada cermin orang nak tengok. Kalau tidak, habis cermin motor orang. Ini betul.
Allahu Akbar. Kerana itulah kita sangkut di akhirat. Kita lain okey. Tiba-tiba kenapa lambat kan? Rupanya kena cermin motor orang. Banyak lagi. Benda-benda yang kita perlu berhati-hati apabila kita sudah tahu af'alullah. Af'alullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita kena ingat bahawa kita ini tidak ada daya upaya nak menepis siksaan Allah, azab Allah illa billah. Melainkan dengan pertolongan Allah. Melainkan dengan keampunan Allah. Melainkan dengan rahmat Allah. Ni kena ingat. Ini yang disebut oleh Tuan Syekh kita. Jangan tasarruf milik orang lain. Kalau kerja-kerja, jangan nak belik-belik orang punya. Jangan. Orang dah susun baik-baik, jangan. Jangan nak belik-belik orang punya. Itu bukan hak kita. Apatah lagi nak makan-makan nampak koci, ambil koci. Dah masuk dalam perut, tadi aku makan koci kau, halal lah? Yalah, dia kata. Patutlah dah habis. Itu. Benda dah masuk. Kalau orang tu mati, tak halal. Halal pun, halal. Redo. Tak pasal redo lah. Tak pasal redo. Tak pasal redo. Ini. Oleh sebab itulah, menurut siapa yang kita bahaskan, ulama menyatakan, apakah perkara yang dicintai oleh Allah itu kena ketahui. Sebab ini af'alullah. Kita kena tahu, gariskan, susunkan, sebut satu persatu, senaraikan. Mimma yuhibbullah, sesuatu yang Allah suka. Yang pertama, ihsan. Kita ada belas kasihan. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu. Berlaku ihsan. Ihsan pada binatang, ihsan pada manusia. Oh aman, kalau ihsan ni ada. Anak ihsan dengan ibu bapa. Kalau bapa dah tua, berlaku ihsan. Dialah tolong, jaga orang tua dia. Yang kita akan sambung pengajian kitab Al-Jauharul Mahub, bab taat pada mak bapak. Ihsan seorang suami, ihsan isterinya, bahagia. Isteri ihsan pada suami, bahagia. Tak ada ihsan, tak ada bahagia. Tak ada ihsan dengan suami, tidak ihsan pada isteri, tidak tahu tanggungjawabnya, maka dia tak tahu apakah yang Allah suka. Af'alullah, perbuatan Allah yang Allah suka sekarang ni ialah ihsan. Kamu kena laku ihsan kepada kita. Tidak akan nak berani nak zalimi orang, sebab ini bukan ihsan. Allah adil, kamu jangan buat zalim. Bila kamu buat zalim, Allah itu adil, kamu akan dibalas. Maka berlaku ihsanlah kamu. Yang kedua, ulama kata, Allah ini tawwabun. Af'al Allah, perbuatan Allah ialah penerima taubat. Dan Allah amat suka orang yang bertaubat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah suka orang bertaubat. Apa tanda kita beriman af'alullah? Taubat. Nanti lepas semayang, astaghfirullah, astaghfirullah, mesti ada dalam hati, memang minta supaya Allah ampunkan dosa. Bukan sedap di mulut, bukan ianya dilagu-lagukan. Astaghfirullahalazim. Dah lah, tak pakai kopiah. Nasyid. Dah tu, astaghfirullah, latar belakang dia bangunan-bangunan. Nasyid. Kena ke astaghfirullah begitu? Astaghfirullah nak minta Allah ampunkan dosa. Tunjuk bangunan, tunjuk LRT, tunjuk orang. Astaghfirullah, sesuai tak? Dah tu, sengih-sengih astaghfirullah. Astaghfirullah. Kita faham sekarang ni, af'alullah, perbuatan Allah, Allah suka. Suka siapa? Orang bertaubat. Macam mana keadaan orang yang minta maaf? Sungguh-sungguh. Jadi kalau kita lepas semayang, kita tahu af'alullah,
Allah suka orang bertaubat, maka kita nak supaya Allah suka kita. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allah suka orang menuntut ilmu. Kita jaga menuntut ilmu ni. Jangan buat benda yang Allah tak suka. Kita jangan sembang-sembang, jangan main-main. Kita nak supaya Allah suka kita. Sebab af'alullah. Ni af'alullah. Dan yang ketiga ulama kata, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang suci. Allah sebut dalam surah Baqarah. Surah Baqarah ni semua ada. Saya ingat syekh saya dulu. Syekh Muhammad Rabih Misri. Dia cakap saya, Syukri, kau hafallah surah Baqarah. Betul-betul kau hafal. Tebuk mana pun boleh. Kerana layaklah kau menjadi hakim, qadi. Dia kata. Masin mulut dia kot. Jadi qadi. Masa saya belajar dulu di Mesir, dia tonton dulu. Dia kata, hafallah surah Baqarah. Kenapa saya kata? Syekh apa surah Baqarah ni layak jadi hakim? Kerana semua di dalamnya ada hukum hakam. Kau sebut je bab apa? Semua dalam surah Baqarah. Bab ibadat, ada bab ibadat. Bab semayang, dia bab semayang. Bab puasa, ada puasa. Zakat, zakat. Haji, haji. Qisas, semua ada. Bab harta pusaka pun ada. Semua ada. Jadi kalau kita tengok dalam surah Baqarah, tadi pun saya baca surah Baqarah, wa ahsinu, ihsan surah Baqarah. Taubat surah Baqarah. Suci surah Baqarah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah suka benda yang suci. Orang yang menyucikan. Suci apa? Suci daripada segala dosa. Suci daripada segala kotoran zahir dan batin ni hendaklah dibersihkan, sebab Allah suka orang yang suci. Dengan suci ni barulah dia boleh menghampirkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Kalau orang tak suci duduk dengan kita, ya Allah, peluh dia ni bau apa ni, makan bawang kau, ada balik peluh bau, kau ni bau lah, kita kata, kita kata kau makan apa, yang kali banyak sikit minum air limau, kita kata bagi peluh kau wangi sikit. Orang tak selesa. Adakah kita ni penuh dengan kotoran dalaman kita ni Allah suka? Allah tak suka. Allah suka orang yang bersih. Bersih zahir dan bersih batin. Daripada sebarang bentuk yang syirik, bentuk kotoran dosa, maksiat, bersihkan. Nanti Allah suka. Sebab af'alullah, Allah suka orang yang suci. Allah suka orang yang suci. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan tiada tasawur zalim daripada Allah. Allah takkan zalim. Allah akan menunaikan janji. Oleh sebab itu Allah suruh kita tunaikan janji. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin, surah Ali Imran. Ya Allah kata, man awfa bi ahdihi, orang yang telah menyempurnakan segala janjinya, wattaqa, dan bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, dan Allah suka orang yang bertakwa. Maknanya af'alullah sekarang ni Allah tidak akan zalim. Allah suka orang yang istiqamah beribadat. Allah suka orang yang menunaikan janji-janjinya. Janji dengan Allah, nak jadi orang beriman. Janji pada Allah, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala ya Allah, ya yang semikitu aku termasuk orang yang menyaksikan ketauhidanmu ya Allah, keesaanmu, janjimu, jangan sekutu Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala, syahidna. Ini saksi. Kita menyatakan, menyaksikan bahawa Allah lah Tuhan. Tunaikan janji kamu. Tunaikan berdasarkan kalimah syahadahmu. Allah suka. Af'an Allah, iaitu Allah suka orang yang istiqamah, suka orang yang menunaikan janji, suka orang yang bertakwa. Suka orang yang bertakwa. Allah takkan zalim. Allah tidak zalim. Tiada membetuli tasarrufnya itu akan milik orang lain. Allah tak akan ambil
orang lain. Sebab Allah wahdaniyah, Allah qudrah, kuasa, tidak berhajat pada benda yang lain. Dan tiada tasawur. Dan tiada tasawur Allah boleh pindah pada untuk orang lain ataupun ambil hak orang lain. Allah itu ialah bersifat qudrah, asa di sudut qudrahnya. Hingga jadilah tasarruf urusan tindakan dalam zalim mustahil. Mustahil. Dan tiap-tiap barang yang lain daripada Allah itu, iaitu daripada jin, manusia, syaitan, malaikat, langit, bumi, haiwan, tumbuh-tumbuhan, jamat ni benda yang seperti batu, kayu. Ini semua jamat belaka. Jauhar ni sama ada jauharul pardi. Jauhar, suatu yang memerlukan kepada tempat. Itu jauhar. Katakan kuman. Kuman dia tak boleh duduk gitu, melainkan ada tempat. Dia jauhar, kita tak nampak. Tapi dia ada. Sekarang kita tak nampak. Tapi kalau ada alatnya, kita boleh nampak. Bakteria, kita tak nampak sekarang ni. Tapi kalau kena ada alatnya, mikroskop ke, atau seumpamanya, kita nampak. Virus pun begitu. Walaupun benda itu jauhar, benda yang kecil, dia tetap memerlukan kepada tempat. Itu jauhar. Jauhar ni lama-lama bila dia bergabung di antara dua jauhar pardi, dia akan jadi jirim. Jirim dia pula bergabung, maka jadi jisim. Kita ni bergabung dengan banyak, dinamakan kam muttasil dalam ilmu tauhid. Berapa banyak yang telah bersambung. Banyaknya. Daripada juzuk-juzuk. Ada tangan, ada kiri, ada kanan, digabung. Telinga kiri, telinga kanan, gabung. Mata kiri, mata kanan, gabung. Berapa kam dah tu kita ni? Banyak ni. Mata, kam, ada dua. Gigi, lagi banyak. Gabung-gabung, gigi. Tak ada gigi, pakai gigi palsu. Dah, lain. Dia kam itu nama dia kam. Allah tidak begitu. Laisa kamitslihi syai'. Kam, kaki, kam. Gabung. Kalau satu kaki tak ada, tempang kita. Tangan kita ini, kam. Tapi dia arad. Sekarang ni tangan boleh gerak. Tapi sampai satu tahap, contohnya Allah, perbuatan Allah. Allah kata, jangan, tak boleh bergerak, bangun-bangun tidur Allah. Lemah terus. Sebab apa? Dia arad. Oleh sebab itu disebut arad. Dia boleh sihat, boleh angkat, boleh tu. Tiba-tiba kebas, kali dah. Pergi surah cerita aja. Kenapa bang? Tahu lah bangun tidur dah jadi begini. Dah pergi dah, dia kata. Jalan Padang Ceng. Jumpa bocong, tak boleh buat apa dah. Dia kata. Dah urut dah. Urut minyak gas. Lebih pada minyak gas saat kena. Nak terbakar dah rasa. Allah tak izinkan. Sebab dia arad. Mana kita semua ni tak boleh takabur dan riak sebab benda ni arad. Saya gagah ni Ustaz. Gagah pun benda arad. Besok arad. Itu sebut dalam kitab kita ni. Arad. Arad ni dia benda datang. Sihat, sakit, muda, tua. Dulu muda, handsome lah. Sekarang dah tua, keduk sini. Dah melebih begitu. Buka baju, Allah. Arad, itulah arad. Nak faham arad, itulah arad. Dia bukan sifat, dia arad. Arad. Sama lagi arad. Dan sesuatu yang didapat akal dan oleh panca indera adalah sekaliannya itu barang iaitu baru yang dijadikan dengan kudrahnya. Ini semua adalah dijadikan oleh Allah dengan sifat kudrah Allah. Oleh sebab itu hendaklah kamu berlaku adil kepada Allah. Allah ingatkan kepada kita sebab Allah bernama Al-Adl, bersifat adillah kamu kepada Allah. Adil kamu kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan ni, tunduklah kepadanya.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Bersikap adillah kamu, sesungguhnya Allah suka orang yang muqsit. Mana i'dilu fi ahkamihim. Berlaku adillah segala hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah itu maha adil. Seterusnya lagi, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian daripada Adam, sebelum ni kamu tiada, sekarang kamu ada. Kata. Ini tanda kamu baru. Dan menjadikan akan segala itu, kemudian daripada tiada sesuatu. Sebelum ni tiada, kalau Allah adakan. Kemudian daripada ada kepada tiada. Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Amitna tasnataini wa ahyana tasnataini. Allah telah matikan kita 2 kali dan Allah hidupkan juga 2 kali. Amitna ya Allah, iaitu Allah telah matikan kami 2 kali ni, iaitu Allah telah matikan 2 kali. Asalnya kita tak ada, kemudian ada, kemudian mati. Asalnya tiada, kemudian kita ada, kemudian mati, kemudian ada. Mana dua kali. Tu oleh sebab itu Quran menyebut bahawa 2 kali hidup dan 2 kali mati dalam Quran. Mustahil orang kata macam mana hidup pula sampai 3 kali. Sebab Quran sebut 2. Contohnya, Ustaz Syukri meninggal dunia, ditanam. Orang kata, dia hidup lah, dia kata. Ustaz Syukri tidak mati, semuanya dia pergi alam ghaib. Pergi alam ghaib. Orang kata, tadi mati. Tadi dah mati, pergi alam ghaib. Macam mana? Nah, dia hidup di alam ghaib. Berapa kali dia hidup? Berapa kali dia hidup? Dia mati, kemudian hidup, kan? Nanti kalau mati, kalau hidup balik, dia boleh jadi berapa kali hidup? Hukum adatnya iaitu hidup kecuali dengan mukjizat. Kecuali mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Itu mukjizat. Ada hukum adat iaitu mati 2 kali dan hidup 2 kali. Kita ni tak adalah teringin, oh tak apa nanti boleh hidup. Nah, tak ada hidup dah. Hidup sekarang, mati, hidup di akhirat. Tak ada pula Allah bagikan keluar daripada kubur. Pergilah kau semayang. Aku izinkan kau balik. Allah kata, izinkan pulang ke dunia. Pergilah semayang. Lepas tu mati, balik. Dah berapa kali mati? Mustahil. Harus bagi Allah. Tapi Allah tak akan jadikan begitu. Sebab Allah sebut dalam Quran, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah tak izinkan. Dalam surah Sajdah, mereka minta kepada Allah Ta'ala, farji'na, ya Allah berilah kami pulang balik. Mana nak hidup sekali lagi. Na'mal salihan, kami beramal dengan amal salih, matikalah. Tak ada dah. Takkan berlaku, dia kata. Allah bersifat dengan sifat adil. Sambung balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan dia kata, sesuatu yang didapati oleh akal dan oleh panca indera oleh sekalian itu baru, yang dijadikan dengan kudrahnya. Kemudian daripada Adam, dan menjadikan akan sekalian itu kemudian daripada tiada sesuatu. Kerana Allah Ta'ala di dalam awal itu maujud, padahal persendirian, tiada sertanya sesuatu yang lain daripadanya. Allah, iaitu qiyamuhu binafsih. Allah qiyamuhu ta'ala binafsih. Begitu. Allah berdiri dengan sendiri, tidak berhajat kepada makhluk. Oleh sebab itulah, hendaklah kita bertawakal kepada Allah. Kita ni memerlukan kepada Allah. Oleh sebab itu kita berpaut pada Allah. Kita kembali pada Allah. Maka kita bertawakal sehingga Allah ingatkan kepada kita semua menerusi firman-Nya bahawa aku ini adalah qiyamuhu binafsih. Allah bersifat dengan sifat qiyamu binafsih, tak berhajat orang lain. Tapi kamu wahai hamba-Ku berhajat kepada aku. Tawakkallah kepada aku. Allah berfirman, tawakkallah kepada aku. Maka Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
apabila kamu dah berusaha. Ni tadi kalau kita semayang, kita baca Quran, dah habis semua ni, kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah. Yang wakilnya sekarang ni untuk menjaga amalan kita, Allah. Oleh sebab itu dinamakan tawakal. Ittakala yattakilu ittikalan. Mana ittikal? Iaitu kita berpaut, sandar. Nak sandar kat mana sekarang ni? Allah. Amalan kita ni nak kita sandarkan pada siapa? Kalau kita nak sandarkan harta kita, kita nak rasa terjamin, kita sandarkan, simpan di tempat yang selamat. Kita kata bank ni selamat. Bank ni selamat. Sekarang amalan yang kita buat ni, kita tawakal pada siapa? Allah. Oleh sebab itu dinamakan tawakal. Tawakal. Tempat kita bersandar amalan kita. Wa tawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka orang yang bertawakal. Tidak ada tempat dia nak bertawakal illa 'ala Allah. Melainkan atas Allah. Mana? Hanya Allah saja. Kalimah Allah ni mana yang teratas sekali tempat dia ialah Allah. Saya bagi contoh, Al-Kitabu 'alal maktab. Buku ini di atas meja. Tak ada lain atas buku ni. Al-Kitabu 'alal maktab. Nampak ni? Betul-betul di atas. Tak ada lagi di atas dia. Itu mana ala. Mana wa tawakkal 'ala Allah. Allah dia. Tak ada yang lain. Ini nama tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ada qasidah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Minhu ad-dawabu falam tahrum wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat ولا يرى أثر بول منه في علني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقلبه لم ينم والعين قد عنست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صفي ذا بمختتني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا
من شر نار والسراق ومن مهاني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم حببنا في صلاة الجماعة، وذكرنا بالموت كل ساعة، واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم لا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي، وأمتنا عليها يا مميت، وابعث عليها من قبورنا يا بعيث، وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.